Kita kata faham untung nak boleh. Mana kalau lagu tu? Kau nak baiki bagai punah. Dia ada tu. Untung tu. Hak tu dia berani buat. Tu sebenarnya kita tahu. Bukhari lama dah duk pakainya. Tiba-tiba mari hak ni tak si pakar. Memanglah orang kita ni dia ketak di ibadat lah, pasal dia tahu banyak sikit pasal ibadat ni. Gol lain dia tak tahu. Gol lain dia tak apa tahu. Berapa banyak hak kita sudah pakar hak orang lain. Hak ni pun sepatutnya gitulah. Imam Bukhari salah satu dalil dia ni, orang Islam tidak najis ni maksudnya pergi kot tu. Banyak perkara yang tidak ada dalil yang terang tentang tidak boleh orang Islam. Misalnya ngaji Quran, apa berjalan, pergi kedai minum air, selepas berjunub. Supaya orang mari kotor tak kata boleh minum air. Tak kata boleh kecek dengan orang. Tak boleh pergi mana-mana. Tu dia mari bab ni. Beberapa bab. Tidur lagu mana? Jalan lagu mana? Makan lagu mana? Pergi kedai lagu mana? Orang berjunub. Faham molek kau buat gitu. Soal molek tu suku. Waktu tu. Memanglah molek mandi dulu. Tapi dari segi boleh ke tidak? Haram ke tidak? Mungkin nak cerita hukum kan kita takut kena hak haram je. Kalau hak haram kat dosa tak nak basah-basah. Dah kita tahu tu. Ni ada khilaf. Hak ni kata haram, hak ni kata tidak haram. Ikutlah. Ikut. Jangan main kebiasaan ni. Apabila kita sudah biasa dengan sesuatu kan, dia jadi payah. Jadi payah. Orang lain galik-galik makan sedap dah. Udah ketai tu. Orang Hanafi kata haram. Nak utah dia tengok kita makan. Pasal apa? Pasal ajaran lagu tu kan. Kebiasaan jadi lagu tu. Padahal benda tu khilaf. Pas orang Hanafi nasi dia tak boleh makan pakai mati nak apa? Nyanyo lagu tu. Nyanyo lagu tu. Dia tak boleh kau ambil pendapat orang lain. Makan kata nak terang tengok. Hak jenis selera molek tu lah. Dia tu dah. Hak jenis selera besar, selera molek tu nak terang dia. Apa orang terang? Oh sedap rupanya. Orang lain melenggak-lenggak makan, kita duk kata haram. Benda khilaf. Pasal dia suruh. Waktu sekarang masalah makan tu sekarang orang duk jual menaga kaya-kaya dengan duk jual etok, duk jual macam-macam. Etok tu tak ada kaya mana dah. Kita ada. Duk jual udang, ketan, udang ketok macam-macam. Kita tak boleh. Tak boleh nego. Pasal apa? Haram. Bila haram makan, haram jual. Jadi punca ekonomi tu kan jadi sempit orang Islam. Bahkan hak pegang masa Hanafi tu cuba dia pegang kemah keming. Rugi banyak. Rugi banyak. Dah tak boleh makan. Pitih pun tak boleh. Telur pinyung apa tak boleh berlaku. Hak bolehnya ikan saja dia. Ikan saja. Susah. Tapi lagu tu pun dia tak apa, dia selesa tu manusia ni. Dah dia ajar lagu tu kan. Dia selesa. Tak makan pun tak apa dia. Dengan sebab itu kena terbuka benda ni biar tahu gapo dia hak ijma', gapo dia hak sepakat, gapo dia hak khilaf, kena tahu. Kalau tidak susah. Kalau tidak susah. Di sini Imam Bukhari nak cerita peluh orang yang berjunub. Peluh orang yang berjunub. Bila peluh dia tidak najis, sebab apa? Sebab tubuh dia tu tidak najis. Peluh dia pun tidak najis. Air mata dia pun tidak najis. Lagi hingus dia pun tidak najis. Lepas tu kita kata nak ajang tak ngemai kau ni, nak ajang ngotor kau. Tak, ini cerita bab hukum. Hingus, riak, kita kata tak. Tidak najis. Lagu tu tak apalah, comot baju. Setengah-setengah orang dia kecek lagu tu. Kita nak ayat kemudahan untuk orang. Dia patah lagu tu. Kalau lagu tu kan lesek kan. Siapa dia suruh lesek je. Hak tu masalah kembang tu suku. Hak tu ni nak cerita hukum. Hukum. Lepas tu Nabi SAW sendiri berjunub. Dia tidak mandi lagi. Dia pergi berjumpa dengan isteri dia yang lain pula. Mestilah kena air liur ke peluh hak ni. Pergi jumpa orang tak apa. Ni Abu Hurairah.
jumpa tengah jalan, ada cerita Abu Hurairah jumpa tengah jalan dengan Nabi SAW. Dalam riwayat ni nampaknya dia terus menyelinap pergi lari, tapi hak sebenarnya hak ni ringkas, hak lebih detail lagi, hak yang kedua tu dah berjumpa dengan Nabi. Nabi pegang tangan dia. Dalam riwayat yang lain salam dulu, lepas tu Nabi pun pegang pimpin tangan dia, jalan dengan dia. Lepas tu bila jumpa dengan orang lain ramai lagi tengah jalan, Abu Hurairah pun tengok peluang ni, itu peluang, dia pergi tubik cabut. Tapi Nabi perasan, dia perasan. Banyaklah pengajaran situ pulaknya. Dalam sosok hadis tu banyak pengajaran. Di sini kita tengok kita tengok nota 213 tengok 213. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah: satu, orang Muslim itu tidak najis, sama ada semasa hayatnya atau selepas matinya. Itu bezanya orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir hak kata tidak najis semasa hidup, selepas mati memang katakan najis. Itu bezanya. Yang kedua, peluh orang Islam sisanya lebih dia makan lah. Kita saing dengan orang kafir, dia pun makan kekoh karipak misalnya, kita kata kekoh karipak, lepas tu dia pun beri kita, boleh kita makan, lepas dia boleh. Kita kena bersikap gitu dengan orang kafir, sama-sama. Itulah amalan Nabi SAW, terutama sekarang ni. Kalau kita buat payah-payah, orang kata tengok diskriminasi orang Islam. Orang Islam dipandang teruk orang kafir. Padahalnya kita contoh banyak dah tadi. Contoh banyak. Nabi SAW suruh buat baik dengan orang kafir ni. Pergi rumah orang kafir, makan. Orang kafir buat makan, dia makan. Asalkan benda tu tidak haram. Ini menunjukkan orang kafir buat, boleh kita makan. Kalau ada orang kata tak boleh, biar dia lah waktu kita tahu dah tu. Tak usah pakai waktu lah, jadi susah. Jadi susah. Banyak benar lah kita pergi negeri orang kafir tu. Usah kau nak makan daging, nak makan benda lain pun dia buat dengan tangan dia. Lepas tak makan, kita dah najis. Ya lagu tu. Tak boleh pakai tu. Hak pokok zahiriah. Hak kena pakainya hak jumhur ulama. Sisa dia boleh pakai. Lepas dia minum air tak habis dalam gelas, kita boleh minum walaupun basuh pun. Sebab apa? Air liur dia gapo pun tidak najis. Itu faedahnya. Nabi SAW suruh sahabat berkah Sumamah di dalam masjid. Kita kata bila berkah ni adalah peluh sikit sebanyak titik kau kata dalam masjid. Masjid ni tempat suci. Boleh jadi dia berjunuk, boleh jadi macam-macam. Air semaya tu tentu dah tak ada. Tak cara lah tu. Mandi junuk tak tahu gapo, dia biarkan. Kita kena tengok hikmat dia. Bila duduk dalam masjid, dia akan apa? Orang duduk semaya, orang duduk dengar Nabi mengajar lagu mana. Itu faedah dia. Jangan nampak dari segi kotor dia tu saja. Dia akan kata kita ni, pandang kita ni buat suci, orang lain kotor berlaku dalam dunia. Jadi itu pandangan serong terhadap Islam jadi buruk tu. Sedangkan itu pendapat segelintir saja. Itu pun berdasarkan dia pegang zahir nas. Sebab itu tak boleh pegang zahir sangat. Kena tengok sebalik-sebalik dia, latar belakang dia tu kena tengok. Dan lepas pada tu Sumamah nak pilih hak mana. Sumamah kata, kalau kamu lepaskan aku, kamu akan dapati seorang yang mengenang jasa. Kalau kamu tak saya lepaskan aku, kamu nak berapa bayar keluarga aku, pasal dia ketua, keluarga aku, masyarakat aku, pengikut aku akan bayar sebanyak-banyak. Nabi tak say. Banyak hari dah kena berkah gitu. Kena berkah pun beri makan. Itu caranya layanan kepada tawanan ke apa, banyak lah pula situ. Dalam Bukhari akan jumpa lah. Beri makan lagu mana, seksa kau tidak orang hak kena tahan ke apa ni. Itu semua ada. Lepas pada tu dia tak kata ke apa. Lepas pada Nabi SAW buka, dia pergi terus pergi cari air nak mandi. Lepas mari ngucap selalu. Kelebihan apa? Kelebihan Nabi mulia saat ni lah. Memuliakan dia, menghormati dia. Dia tidak kata nak buka lah aku nak masuk Islam. Dah.
Saya tak sebut. Dia nak tunjuk ikhlas dia.